ibu bapa. Dalam slot As a Parents kali ini, kita akan mengetengahkan tentang hubungan antara ibu bapa dan delinkuensi. Apa kaitan antara kedua ini? Menurut kajian, delinkuensi yang tertinggi berpunca daripada ibu bapa itu sendiri. Kenapa? Ini adalah kerana cara didikan dan cara pendisiplinan ibu bapa sangat mempengaruhi anak-anak sejak kecil lagi. Ini juga disebabkan didikan awal kanak-kanak adalah didikan yang pertama sebelum ke arah pendidikan yang lebih formal iaitu di sekolah. Maka di sini kita akan kemukakan 4 kategori langkah untuk sama-sama kita lakukan sebagai ibu bapa. Yang pertama, hubungan antara ibu bapa dan bayi dalam kandungan. Apabila dikatakan bayi dalam kandungan, kita kena menjaga kondisi ibu mengandung dari segi pengurusan stres dan emosi. Orang di sekeliling amatlah mainkan peranan penting, terutamanya suami. Seterusnya, penjagaan jasmani, iaitu menjaga dan memakan makanan yang berkhasiat. Ini kerana apa yang ibu makan itulah yang anak-anak akan rasa. Hasil yang baik akan dapat yang baik. Dan sebaliknya juga sebaliknya. Jauhi juga makanan haram dan syubhah dan juga makanan-makanan seperti junk food semua itu. Itu tidak baik kepada kebesaran janin. Yang ketiga, dari segi penjagaan rohani. Penjagaan rohani sangat penting kerana ia melibatkan perkembangan kognitif bayi dalam kandungan. Apa yang ibu bapa boleh lakukan? Yang pertama, bercakap dengan bayi dalam kandungan tersebut. Ini kerana berinteraksi mampu meningkatkan fungsi kognitif bayi dalam kandungan tersebut. Bagi yang Islam, boleh membacakan ayat Al-Quran dan juga memperdengarkan kepada bayi dalam kandungan tersebut. Ini kerana ia dapat merangsang perkembangan otak dan meningkatkan intelijensi janin. Yang seterusnya, hubungan antara ibu bapa dengan anak kecil. Anak kecil boleh dikategorikan umur 1 hingga 12 tahun. Pada ketika ini, penerapan elemen kerohanian amatlah penting dengan mengajarkan etika dan nilai-nilai murni kepada anak-anak. Bagi yang Muslim, boleh mengajarkan solat 5 waktu serta pembacaan Al-Quran bermula daripada Iqra. Seterusnya, mengawal prestasi anak-anak ketika berada di sekolah. Sentiasa berkomunikasi dengan guru di sekolah tentang perkembangan anak-anak ketika mereka menjalankan apa-apa pun aktiviti di sekolah. Yang ketiga, menghantar anak ke program kanak-kanak. Ini dapat meningkatkan kemahiran sosial dan cara komunikasi anak-anak dengan orang sekeliling mereka selain daripada keluarga mereka sendiri. Seterusnya, hubungan antara ibu bapa dan anak-anak remaja. Pada ketika ini, anak-anak akan mula meneroka dunia mereka sendiri. Maka ibu bapa hendaklah memberikan ruang dan peluang untuk mereka melakukan keputusan dalam hidup mereka. Berikan kebebasan. Namun, bimbingan perlu dilakukan sebagai tanda support system kepada anak-anak. Mengantar anak-anak ke asrama adalah satu contoh yang terbaik. Ini kerana anak-anak mampu melakukan perkara yang mereka suka tanpa gangguan dan kegungan daripada ibu bapa. Namun, perlu adakan bimbingan sentiasa up to date dengan anak-anak dan juga guru-guru yang berada di sekolah. Seterusnya, kepada bakal ibu bapa. Pendedahan kepada kemahiran keibubapaan amatlah penting sebelum mereka menjadi ibu bapa. Antara program yang perlu disertai adalah program pendidikan kekeluargaan, kesihatan mental, pemantapan kesihatan mental dan program kaunseling keluarga. Itu sahaja 4 langkah yang telah dikemukakan. Maka ibu bapa ingat, kitalah yang mencorakkan masa depan. Kitalah yang mencorakkan anak-anak bangsa. Anak-anak diibaratkan seperti kain putih. Maka ibu bapalah yang akan mencorakkan kain putih tersebut. Dan ingat, pendidikan awal bermula dari rumah. Itu sahaja, jumpa lagi.